Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul di dalam surau kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita, yang mana jika diikutkan kepada jadual, perbahasan kita adalah berkenaan dengan hukum hakam salat. Berkenaan dengan hukum hakam salat, hadirin dan hadirat. Cuma tadi saya ada minta sedikit pandangan daripada Tuan Haji Abdul Ghani untuk saya jadikan sesi kita pada tengah hari ini membahas berkenaan dengan hukum hakam puasa. Membahaskan berkenaan dengan hukum hakam puasa, hadirin dan hadirat. Ini mengambil kira kita insya-Allah seminggu sahaja lagi akan menjalani ibadat puasa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini hari Isnin, dan Isnin minggu depan sebelum maghrib, pihak pejabat mufti wilayah persekutuan ini akan pergi mencerap anak bulan. Isnin minggu depan. Cerapan anak bulan ini dilakukan di 3 tempat di dalam wilayah-wilayah persekutuan, iaitu di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan juga di Labuan. Kalau di Kuala Lumpur, tempat cerapan ialah di Menara KL, di Menara Kuala Lumpur. Di Putrajaya tempatnya ialah di PICC. Manakala di Labuan tempatnya ialah di Universiti Malaysia Sabah, kampus Labuan, UMSKAL, hadirin dan hadirat. Jadi pada hari tersebut barulah akan dilakukan proses mencerap anak bulan. Jika nampak, maka keesokannya hari itu ialah 1 Ramadan, hadirin dan hadirat. Jika tidak nampak, maka akan digenapkan Syaban kepada 30 hari, dan sehari kemudiannya itulah baru 1 Ramadan. Jadi maknanya, kalau ikut kepada takwim kalender kita, dijangka Ramadan ini bermula pada 12 hari bulan nanti, iaitu pada hari Selasa jika saya tak silap, bersamaan dengan 12 Mac 2024, sekiranya saya tidak silap. Kerana hari ini 4 hari bulan, Isnin minggu depan 11 hari bulan, jadi Selasa 12. Jadi pada sesi kita pada hari ini, saya nak jelaskan serba sedikit berkenaan dengan hukum hakam puasa, hadirin dan hadirat. Pertama, puasa yang kita maksudkan ialah puasa dari sudut bahasa yang membawa erti menahan diri. Puasa ini menahan diri. Sebab itu tidak semata kita menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi kita kena tahan diri juga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada situasi yang mana pahala puasa terbatal, kosong, tak dapat apa pun, tapi puasanya sah. Ini yang Nabi SAW sebut, kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa habuan pun, ganjaran pun daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Pahala dapat? Tak dapat. Ganjaran dapat ke? Tak dapat. Tapi yang dia dapat hanyalah lapar, dahaga sahaja. Kerana apa? Kerana dia menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa.
tapi dia tidak menjaga dirinya daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Contohnya, bercakap bohong sebagai contoh. Puasa dah, tapi dia tak tahan diri dia daripada bercakap bohong, menipu orang. Puasa menipu. Hadirin dah hadirat. Ini yang disebut di dalam hadis oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dan beramal dengan pembohongan, maknanya melakukan pembohongan, melakukan penipuan, Allah tak berhajat pada perbuatan dia yang meninggalkan makan, meninggalkan yang minum. Allah ni bila dia tak berhajat pada puasa kita, ingat dia nak bagi ganjaran pahala? Tak bagi, hadirin dan hadirat. Kita pun kalau kita tak berhajat kepada sesuatu, orang bagi kita, kita tak nak. Kita nak bagi duit ke benda yang kita tak berhajat? Kita takkan bagi duit. Sebab aku tak nak benda tu. Jadi Allah, dia tak nak puasa yang dalam keadaan awak tak menahan diri daripada cakap bohong, daripada beramal dengan pembohongan. Tidak. Allah tak berhajat. Maknanya sia-sia, hadirin dan hadirat. Yang dia dapat tidak pahala, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Adapun definisi puasa dari sudut istilah para ulama, ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ataupun kita ubah, bermula daripada subuh sampai maghrib. Betul atau tidak? Sama je lah. Subuh terbit fajar, terbenam matahari, masuk waktu apa? Maghrib. Ataupun kita ubah, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sepanjang siang hari. Kerana siang ni subuh ke maghrib. Jadi tak ada orang puasa waktu malam. Kita hanya berpuasa pada waktu siang sahaja. Dan siang merujuk kepada subuh hingga ke maghrib. Jadi ketiga-tiganya betul. Dari terbit fajar sehingga terbenam matahari betul. Dari subuh ke maghrib betul. Sepanjang siang hari betul juga, hadirin dah hadir. Tetapi dengan syarat apa? Dengan niat ibadat. Dengan niat ibadat. Yang ni rukun ni. Yang ini ialah rukun. Maknanya rukun puasa, kita kata ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua individu yang melakukan ibadat puasa. Tambah satu lagi, iaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Dalam puasa ada 3 teras tu. Inilah rukun. Tapi saya nak dari sudut turutan dahulu. Maka saya katakan definisi dahulu. Dari sudut bahasa kita dah jelas, istilah pun kita baru lepas. Puasa ni asal pensyariatannya adalah dalam bulan Syaban. Sekarang ni lah bulannya. Bulan pensyariatan puasa ialah pada tahun kedua daripada hijrah. Maknanya tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Syaban. Berapa hari bulan? 2 Syaban. 2 Syaban tahun kedua hijrah disyariatkan puasa. Dan kewajipan puasa Ramadan adalah berdalilkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang saya rasa tuan-tuan hafal pun sebenarnya. Walaupun kita ni mungkin tak hafal Quran, tapi kita hafal kerana apa? Sebab selalu dengar. Iaitu ayat 185 daripada surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sebenarnya adalah dalil kewajipan puasa Ramadan. Allah kata, faman syahida minkumus syahra falyasumh. Siapa yang nampak bulan tu ataupun menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Bulan Ramadan ialah bulan turunnya Quran sebagai memberi hidayah dan juga petunjuk kepada umat manusia, penjelasan daripada petunjuk serta furqan yang memisah antara yang hak dan juga yang batil. Siapa yang memasuki, melihat bulan tersebut, menghadiri bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Jadi ini dalil kewajipan puasa Ramadan. Kita tahu dah puasa itu wajib. Soalannya, kita wajib tak puasa? Kita wajib jika kita menepati syarat wajib. Memang puasa pada sudut hukum wajib, puasa Ramadan. Tapi walaupun puasa wajib, boleh jadi kita tak wajib puasa. Jadi kita nak tahu pula topik yang berikutnya, siapakah yang wajib berpuasa? Maknanya individu yang menepati syarat-syarat wajib puasa, wajib dia berpuasa. Dan saya kata syarat wajib puasa ini ada 5, hadirin dan hadirat. Dipecahkan oleh para ulama kita. Walaupun saya tak ikut turutan dalam kitab kita ini,
tetapi saya sebut satu persatu. Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam, Muslim. Maknanya orang kafir tidak wajib puasa. Tak payahlah kita kata ke jiran kawan kita yang bukan Islam tu, kita kata puasa dah esok. Orang tu pun kata, gila ke dia ni? Aku orang bukan orang Islam, aku tak wajib puasa. Dari sudut. Itu syarat yang pertama, kita beragama Islam. Jadi wajib kita puasa. Yang kedua, berakal. Maknanya lawan kepada berakal ialah apa contohnya? Gila. Sebenarnya lawan kepada berakal ialah hilang akal. Dan hilang akal ni tak semestinya gila, tetapi orang gila tu tiada akal lah makna dia. Maka orang gila tidak wajib berpuasa, hadirin dan hadirat. Kita yang elok berakal, elok apa semua ni, wajiblah puasa. Tapi orang gila kita jangan kata kat dia, awak puasa tak hari ni? Tak bolehlah kata kat dia begitu. Dia pun jadi pelik, dia kata, awak gila ke? Aku ni gila tak wajib puasa. Nampak dia kata begitu. Jadi sebab dia kata dia gila, dia tak wajib puasa. Tetapi tuan-tuan kena jelas, kegilaan yang kita katakan sebagai tidak mewajibkan puasa ini hanyalah kegilaan dari sudut hilang akal. Tapi kalau ada satu orang tu dia sihat apa semua, akalnya elok, cuma dia ni gila harta, tuan-tuan, wajib tak dia puasa? Wajiblah puasa. Kalau tak gila harta, gila kuasa pula. Jadi gila harta, gila kuasa, gila wanita, macam-macam, hadirin dan hadirat, semuanya wajib puasa juga. Kerana apa? Kerana dia berakal elok. Kegilaan tu versi lain, maknanya dia suka cinta kepada harta, iaitu versi lain. Tetapi kita kata selama akalnya berfungsi dengan baik, maka dia wajib puasa, hadirin dan hadirat. Begitu juga istilah moden pada hari ini, walaupun orang itu tidak gila, tapi contoh tuan-tuan, kalau dia nyanyuk, akal dia berfungsi dengan baik ke tidak? Kita kata tidak, sebab kita memang mungkin tak jumpa situasi gila, tapi circle kita boleh jadi ada orang yang demensia, boleh jadi ada yang Alzheimer, boleh jadi ada yang nyanyuk. Dia ni pun cakap apa pun dia tak faham kadang-kadang. Kita cakap pun dia tak jelas kadang-kadang, hadirin dan hadirat. Kadang-kadang kita diuji dengan orang-orang sebegini sebagai contoh, maka kita kata adakah mereka wajib puasa? Tidak. Kerana tak cukup syarat yang kedua ni, berakal. Jadi kita kena relate lah, jangan asal contoh je gila, asal contohnya gila. Sedangkan banyak lagi yang orang kata menafikan, orang kata akal. Kalau dia pengsan sepanjang hari, akal dia ada tak? Tak ada. Dia pengsan sepanjang hari, maknanya dia hilang akal lah pada waktu tersebut. Jadi ketika itu dia tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa ialah baligh, Dan saya kata baligh ini individu yang mencukupi 3 orang kata ciri-ciri baligh, yang ulama kita sebut alamatul bulugh. Tanda-tanda baligh ini ada 3. Yang pertama, keluar air mani bagi lelaki. Dia baligh. Walaupun belum cukup 15 tahun. Katalah 12 tahun dia dah keluar air mani, dah 6 sekarang ini. Dia wajib tak puasa? Jawapannya dia wajib puasa. Kedua, keluar darah haid bagi perempuan. Walaupun umurnya 10 tahun, 11 tahun. Maknanya tidak syarat untuk dia umur dia 17 tahun baru dikira haid dia itu menjadikan dia baligh, tidak. Kalau dia keluar haid 9 tahun ke atas, maknanya umur dia 9 tahun atau 10 tahun ataupun 11 tahun, maka dia telah dikira baligh. Itu menjadikan dia wajib berpuasa. Yang ketiga, genapnya 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Genap 15 tahun ni maknanya maksimum. Kalau tak keluar haid ke, kalau tak keluar mani ke, dia tetap telah dianggap baligh. Maka tidak ada isu lah kalau ada budak umur 18 tahun, kita tanya, kenapa tak puasa? Saya belum baligh, Ustaz. Dia belum baligh, apa benda lagi, dah 15 tahun dah umur dia. Lebih pada 15 tahun, umur dah 18 tahun dah pun. Peringkat budak-budak masuk universiti dah, hadirin dan hadirat. Jadi ketika itu kita kata dia wajib berpuasa. Tetapi tuan-tuan kena jelas kaedah. Bila kita sebut cukup 15 tahun bagi lelaki dan perempuan ini, 15 tahun ini bukannya 15 tahun Masihi macam kita duk guna ni. Umur yang tuan-tuan pakai sekarang ni 1992 ke apa ke ataupun 19 berapa-berapa ke, umur tuan-tuan sekarang ini, itu adalah umur mengikut Syamsi, iaitu perkiraan matahari, hadirin dan hadirat. Itu kalender kita ni lah, Januari, Februari, Mac, April yang kita duk guna itu dari sudut kiraan Syamsi, matahari. Tapi yang kita maksudkan dengan 15 tahun ialah 15 tahun bulan Qamariyah.
Maknanya bulan Qamariyah ni maknanya bulan yang ditentukan kemasukannya dengan melihat kepada masuknya ataupun munculnya anak bulan. Ini yang kita macam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, macam Ramadan. Ramadan nak tentukan dengan masuk anak bulan, betul tak? Nampak anak bulan, masuklah Ramadan. Jadi maksud dia 15 tahun di situ ialah 15 tahun Qamariyah. Maknanya kalau 15 tahun Qamariyah, dalam Syamsiah umur dia berapa? 14, sebenarnya 14. Dia akan kurang setahun. Sebab tu kita ni, kalau kita guna umur kita ikut kalender hijrah kita lagi tua setahun, hadirin dah hadirat. Dan ini orang tak gemar ni kalau tua setahun. Kita nak muda setahun, hadirin dah hadirat. Jadi katalah umur tuan-tuan sekarang ni ada yang 40. Sebenarnya kalau ikut kalender hijrah, dia dah 41 dah umur dia. Itu maksud dia. Jadi kalau dia kata 15 tahun hijrah, umur dia sebenarnya 14 tahun ikut kalender yang Masihi ni. Dari satu sudut, maknanya macam kita sekarang ni, macam kalau saya umur saya 30. Maknanya umur saya ikut kalender hijrah 31. Begitu. Jadi umur dia tadi sepatutnya 14 tahun tu dah dikira balik dah, maka dia wajib puasa. Form 2 sekarang ni, dia dah wajib puasa, hadirin dah hadirat. Form 2 14 tahun dah wajib solat, sebab dia telah dianggap sebagai balik. Lawan kepada balik ialah kanak-kanak. Kanak-kanak adalah mereka yang belum mencapai usia balik. Maknanya dia belum keluar mani, belum keluar haid, belum cukup 15 tahun mengikut bulan Qamariyah. Tapi di bawah itu, maka soalan, kanak-kanak wajib tak puasa? Kita kata tak diwajibkan puasa. Tapi digalakkan tidak puasa? Digalakkan puasa jika usianya 7 tahun. Begitu. 7 tahun ke atas. Sebagaimana sabda Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi kata para ulama, kalau puasa pun digalakkan suruh puasa bermula 7 tahun. Jadi 7 tahun kita galakkan puasa. Bila dia dah balik, dia wajib puasa. Hadirin dah hadirat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, menjadi kewajipan berpuasa bagi seseorang itu, yang ini khas bagi orang perempuan. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau dia dalam keadaan uzur, dengan keluarnya haid ataupun nifas, maka adakah dia wajib puasa? Wajib tak wanita haid berpuasa? Jawapannya tidak wajib. Kenapa? Dia ada keuzuran yang menghalang sah puasa. Jadi dia tidak wajib puasa. Yang kelima ialah suci atau bersihnya atau sunyinya kita ini, bukan suci, sunyinya kita ini daripada perkara-perkara yang membolehkan kita berbuka puasa. Contoh, ketika kita sedang bermusafir. Orang yang bermusafir, dia tidak wajib puasa sebenarnya. Bila dia bermusafir dengan jarak permusafiran melebihi 2 marhalah, iaitu jarak permusafiran yang membolehkan dia mengqasarkan salat dan menjamakkan salat, maka dia dianggap sebagai tidak wajib berpuasa. Kalau dia berpuasa, dia sah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbuka, dia mengambil rukhsah daripada Allah, mengambil keringanan daripada Allah. Jadi ini antara bagi orang yang berpuasa. Begitu juga dengan orang yang sakit, maka syarak memberi keringanan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Maknanya dia mesti sunyi daripada perkara-perkara yang membolehkan dia berbuka puasa. Jadi cukup 5 syarat ini. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Keempat, suci daripada haid dan nifas yang menghalang dia daripada berpuasa. Yang kelima, sunyinya seseorang daripada perkara-perkara yang membolehkan dia untuk berbuka puasa, iaitu untuk tidak berpuasa. Seperti sakit tadi yang saya sebutkan, ataupun orang tua yang dikhawatiri sudah tidak mampu nak berpuasa, tak larat dah nak puasa, dan orang yang bermusafir, hadirin dah hadirat. Manakala syarat sah puasa juga sama, dia mengambil hukum yang sama. Dari sudut, kalau ada orang bukan Islam yang berpuasa, puasanya tidak sah. Satu, dia tidak wajib berpuasa. Kedua, dia tidak sah pun kalau dia berpuasa. Kerana syarat yang pertama mesti beragama Islam. Syarat sah puasa juga ialah beragama Islam. Yang kedua, syarat sah puasa ialah berakal.
Dan tuan-tuan kena tambah, berakal ni maknanya dalam kurungan sekurang-kurang akal dia telah mencapai usia mumayyiz sebenarnya. Sebab itu kita kata kanak-kanak yang belum baligh, walaupun dia tidak wajib berpuasa, tapi kalau dia berpuasa ketika usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sah tak puasa dia? Kita kata sah. Sebab dia telah mencapai usia mumayyiz. Hadirin dah hadirat. Dia telah mencapai usia mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Mumayyiz ialah kanak-kanak yang boleh buat 3 perkara secara bersendirian. Yang pertama, dia boleh makan seorang dia sendiri boleh suap. Yang kedua, dia boleh minum secara sendiri. Maknanya dia sendiri boleh minum air dia sendiri. Dan yang ketiga, dia boleh beristinja sendiri dari sudut. Bila dia buang air kecil, buang air besar, dia boleh buat seorang-seorang tanpa perlu pertolongan daripada ibu bapa dia. Jadi biasa umur berapa tu kanak-kanak yang boleh tahap macam tu? Biasa kalau kita kata darjah 1 boleh buat gitu. Tapi masalah sebahagian ibu bapa ni umur 10 tahun pun dia nak basuh berak anak lagi. Anak dah 10 tahun lah. Anak dah 11 tahun pun dia nak mandikan lagi. Masakan tidak, anak 10 tahun, 11 tahun dia panggil boboy lagi. Sebab itulah menjadi anak tu manja. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena ubahlah budaya tu. Anak dia format dah panggil baby lagi. La ilaha illallah. Tapi kalau suami isteri pun panggil baby tak apalah. Ini anak tu kecil nak buat apa? Kena panggil baby tu, kita menyebabkan dia tak matang pula. Hadirin hadirat. Patutnya panggil abang long ke, kak long ke, kak ngah ke apa ke. Baru nampak panggilan mendewasa kan. Ini panggil boboy lah, baby lah. Ataupun bucuk macam lah. Allah kita kata. Jadi sebab itu menyebabkan dia tidak makin dewasa. Hadirin dah hadirat. Ini syarat sah yang kedua, berakal dalam kurungan mumayyiz. Adakah baligh merupakan syarat sah puasa? Kita kata tidak. Ini kita kata tadi, maknanya kanak-kanak tu walaupun dia belum baligh tetapi dia telah mumayyiz, maka puasa dia adalah sah. Hadirin dah hadirat. Walaupun dia belum baligh tetapi dia telah mumayyiz, maka puasanya telah sah. Kemudian kita nak beralih pula kepada apa yang saya sebutkan tadi sebagai rukun-rukun puasa. Rukun puasa ini, hadirin dan hadirat, maknanya ini ialah perkara-perkara wajib yang perlu ada dalam puasa. Yang saya kata tadi ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua orang yang berpuasa itu sendiri. Tapi sebenarnya perbahasan syarat wajib, syarat sah semuanya melibatkan orang yang berpuasa tu. Dan yang ketiga ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka yang saya nak sebut 2 je. Niat dan perkara yang membatalkan puasa. Sebab individu kita dah jelaskan. Individu yang cukup syarat wajib, dia wajib puasa. Individu yang cukup syarat sah, maka puasanya sah. Jadi baki masa yang kita ada ni hanyalah untuk bicara tentang pertama niat. Kita kena tahu bahawasanya niat ni tempatnya di dalam hati. Dan niat adalah rukun puasa. Maknanya yang kita sebut di lidah itu tidak rukun. Yang kita sebut di lidah itu tidak wajib. Macam contoh apabila kita mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ini namanya lafaz niat. Dan lafaz niat ini hukumnya sunat. Maknanya kalau kita tak sebut pun nawaitu itu, puasa kita sah ke tidak? Jawapannya puasa kita sah. Kerana niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Cuma para ulama kita membahagikan niat puasa ini kepada hukum puasa. Maknanya, kalau untuk puasa wajib kita berniat pada waktu malam sahaja. Maknanya kalau dah masuk waktu siang, iaitu dah masuk waktu subuh, dah tak boleh dah berniat untuk puasa wajib. Berdalilkan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada ibunda kita Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia kata, Nabi SAW kata, "Man lam yubayyitis siyam minal laili qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat untuk berpuasa pada waktu malam. Tengok bahasa Nabi guna. Sesiapa yang tidak berniat untuk puasa pada waktu malam sebelum fajar. Maknanya sebelum apa? Sebelum subuh. Betul tak? Fajar adalah nama lain bagi subuh. Maka kata Nabi SAW, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Maknanya tidak sah puasa dia. La di situ ialah nafi sihah, menafikan kesahihan puasa. Hadirin dan hadirat. Dia kata fala siyama lahu, tidak sah puasa.
Jadi maknanya itu merujuk kepada puasa apa? Puasa wajib. Jadi bila tempoh masa kita boleh berniat, itu yang saya kata tadi, waktu malam. Dan waktu malam ni antara apa ke apa? Maghrib ke subuh. Jadi in between itu niat dalam hati untuk kita berpuasa esok. Berpuasa esok tu apa makna dia? Kan kalau tuan-tuan katalah tuan-tuan berniat pada pukul 5 pagi. Macam pagi tadi kan, pagi Isnin. Pukul 5 pagi tadi kira hari Isnin. Bila tuan-tuan kata nak berpuasa esok tu, adakah esok tu merujuk kepada hari Selasa? Ke esok tu merujuk kepada siang Isnin tu? Yang mana satu, hadirin dan hadirat? Sebab kita tak berniat puasa semalam. Maknanya semalam hari Ahad, betul tak? Kita tak berniat puasa semalam, maknanya daripada pukul 7.30 semalam sampai pukul 12 malam. Atau sampai pukul 11.59 semalam. Tapi kita berniat puasa pagi tadi, pukul 5 pagi Isnin. Tapi kita kata, sahaja aku berpuasa esok hari. Esok hari itu dia jadi Selasa ke maksud dia? Bukan. Bila kita kata niat pada waktu malam, esok tu adalah merujuk kepada siang hari. Jadi hari Isnin ni dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertama malam Isnin, macam malam tadi malam Isnin lah. Dan hari ini ialah siang hari Isnin, sekarang ini. Maknanya daripada subuh tadi sampailah ke maghrib nanti namanya siang Isnin. Itulah dalam bahasa Arab. Jadi janganlah kita rasa pening pula sebab ada orang tanya bila dia berniat pukul 5 pagi, 5.30 pagi, nanti dia kata adakah esok tu merujuk kepada hari Selasa pula? Jangan salah faham gitu. Tak, esok tu merujuk kepada siang hari. Dia berniat pada waktu malam, pukul 5 pagi kan waktu malam. Antara maghrib ke subuh ialah waktu malam. Jadi disebutkan di sini untuk puasa wajib kena niat pada waktu malam. Adapun untuk puasa sunat, kita boleh berniat selagi mana matahari belum gelincir. Bukan matahari belum terbit. Matahari belum gelincir. Dalam arti kata selagi mana belum masuk waktu zuhur. Maknanya selagi belum masuk waktu zuhur boleh kita berniat. Macam contoh, kita tak ada niat pun pada malam tadi nak puasa hari Isnin, betul tak? Tapi pagi ni kita tiba-tiba rasa macam nak puasa lah hari ni. Maka kita baru mula ada niat pukul 11 pagi. Boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi para ulama kita syaratkan dengan syarat kita belum makan apa-apa lagi. Bukanlah pukul 11, pukul 10.30 tu dia dah makan nala punya makan. Kemudian pukul 11 kata puasalah hari ni. Tak boleh lah. Dia syarat, dia kata para ulama, mesti dia tak makan apa-apa lagi dan dia tak minum apa-apa lagi dan dia tidak mengadakan hubungan suami isteri sebelum itu. Jadi maknanya ketika dia perut tengah kosong juga. Jadi ketika itu barulah dia berniat untuk dia berpuasa. Walaupun 11 pagi untuk puasa sunat boleh tak? Kita kata boleh. Puasa wajib tak boleh. Puasa wajib berniat pada waktu malam. Kenapa kita kata puasa wajib kena niat waktu malam, puasa sunat boleh pula? Sebab ada hadis juga. Semuanya ada sandaran daripada dalil, hadirin dan hadirat. Kalau tadi hadis daripada Sayyidah Hafsah, isteri Nabi SAW yang keempat. Yang ini pula ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang ketiga. Aisyah adalah isteri ketiga. Isteri pertama Khadijah, isteri kedua Saudah, isteri ketiga Aisyah dan isteri yang keempat Hafsah. Jadi Aisyah ni satu hari pada malam giliran dia dengan Nabi SAW. Pagi tu Nabi keluar pergi masjid dan Nabi pulang ke masjid dari solat subuh. Bila Nabi pulang daripada masjid selepas solat subuh, maknanya dah siang ke masih malam? Dah siang dah kan? Sebab ni dah selepas subuh. Jadi bila Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi tanya ke Aisyah, hal indakum syai'? Ada makanan apa tak? Nabi tanya begitu. Hal indakum syai'? Kemudian Aisyah kata, tak ada apa wahai Rasulullah. Tak ada, rumah kosong, tak ada apa. Nabi kata, fa inni idzan shaim. Kalau macam tu aku puasalah hari ni. Jadi waktu itu maknanya menunjukkan walaupun selepas subuh Nabi baru nak niat puasa. Ini kata-kata para ulama. Maknanya Nabi baru berniat puasa walaupun selepas subuh, menunjukkan itu ialah puasa sunat. Cara kita nak gabungkan dua-dua riwayat tadi, hadis Hafsah dengan hadis Aisyah ni, kita faham dengan cara macam tu baru kita dapat keputusan yang tepat. Maknanya hadis Hafsah tu merujuk kepada puasa wajib, hadis Aisyah merujuk kepada puasa sunat. Hadis Hafsah tadi dia kata siapa yang tak berniat pada waktu malam, maknanya siapa yang tak berniat untuk puasa wajib pada waktu malam, maka tidak sah puasa dia. Hadis Aisyah menunjukkan bahawasanya boleh berniat untuk puasa sunat walaupun dah lepas waktu malam.
walaupun dah masuk waktu siang. Begitu. Tapi syarat dia para ulama maknanya sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, itu sebelum masuk waktu zuhur. Tidaklah sampai pukul 4 petang dia niat, hari ni nak puasa lah, hari ni seronok dia puasa 3 jam je. Tidak begitu hadirin dah hadirat. Dia mesti kena berniat sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Dan ada lagi beberapa tambahan berkaitan dengan niat untuk puasa wajib, iaitu untuk puasa Ramadan wajib kita berniat pada setiap malam. Tiap-tiap malam wajib niat. Tidak berpada dengan niat puasa sebulan sekaligus pada malam pertama Ramadan saja, tak cukup. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, puasa ni ialah ibadat berasingan. Makna kenapa kita kata puasa ni ibadat berasingan? Maknanya kalau kita puasa hari ni sah, puasa esok tak sah, yang kita kena qada adalah puasa esok saja. Puasa hari ni tak ada kesan pun dengan puasa esok. Puasa hari ni tak ada kaitan pun dengan puasa semalam, betul tak? Jadi ia adalah ibadat yang berasingan. Tidak sama dengan salat. Salat ni 1 rakaat ke 2 rakaat ke 3 rakaat ke 4 rakaat ialah ibadat yang sama, satu salat. Jadi sebab itu kalau ada satu orang ni dia meninggalkan dengan sengaja 1 rakaat salat, dia kena ulang balik semua salat. Itu maksud saya 4 rakaat salat. Tetapi kalau dia meninggalkan sehari puasa, dia hanya perlu kena qada sehari sajalah, betul tak? Yang baki lain kalau dia berpuasa tak ada isu lah. Jadi bila dia adalah ibadah yang berasingan, maka dia pun berhajat kepada niat yang berasingan. Sebab itu tiap-tiap malam kena niat. Maknanya tiap-tiap malam kita kena niat, ataupun disunatkan kita lafaz niat nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin. Cuma dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk kita berniat puasa sebulan sekaligus. Wajib berniat pada tiap-tiap malam, tapi sunat niat pada awal bulan. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i sebagai mengikut pandangan Imam Malik, yang mana Imam Malik kata cukup kalau kita niat puasa sebulan sekaligus pada awal Ramadan, pada malam pertama Ramadan. Itu berkaitan dengan niat puasa sunat. Niat puasa wajib maksud saya. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat ialah selesai berkenaan dengan niat tu, iaitu wajib berniat pada waktu malam, dan wajib kita ini mengulang niat kita pada setiap malam, melakukan niat kita pada setiap malam. Perkara yang terakhir yang saya kata tadi ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini pun termasuk rukun puasa juga. Perkara yang membatalkan puasa ini maknanya di sisi syarak ada sandaran yang menunjukkan bahawasanya perkara ini membatalkan puasa kita. Tak kiralah puasa wajib, puasa sunat, ia membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu yang boleh dilihat. Ini istilah dia. Masuknya sesuatu yang boleh dilihat ke dalam tubuh kita ini melalui rongga terbuka. Melalui rongga terbuka. Bila kita kata sesuatu yang boleh dilihat ni, maknanya terkeluarlah daripadanya debu-debu yang kita tak nampak ni. Jadi kalau tuan-tuan buka mulut, ada tak habuk masuk? Adalah habuk masuk, tapi kita tak nampak. Mana kita nampak habuk? Jadi jangan kita kata batal puasa saya sebab telan habuk pula. La ilaha illallah. Habuk apa yang kita nampak tu? Begitu juga dengan kadang-kadang kita pergi ke bazar Ramadan. Kan ada asap-asap dia orang duk. Tapi benda tu kita tak nampak, hadirin dan hadirat. Maksudnya zat tu tak nampak secara ni. Nampak dari sudut jauh gitu je. Tapi adakah kita nampak dia masuk ke dalam mulut kita? Itu tidak nampak, hadirin dan hadirat. Begitu juga kalau masuk ke dalam kita walaupun bukan makanan, seperti batu masuk dalam mulut. Dia tengah main batu seremban tu, telan pula, hadirin dan hadirat. Ketika puasa, batal tak dia punya puasa? Jawapannya batal. Tengah main guli dengan kawan dia, guli tu telan pula. Batal tak puasa? Kita kata batal. Sebab guli ke batu ke ialah perkara yang boleh dilihat. Ini kata para ulama, wusulu ain ila jauf min manfazin maftuh. Masuknya sesuatu yang boleh dilihat ke dalam bahagian tubuh kita ini daripada rongga yang terbuka. Rongga yang tertutup macam mana? Masa tuan-tuan PKP dulu ambil tak vaksin dalam bulan Ramadan? Kita suntikan vaksin tu, masuklah tu ke dalam badan, tapi adakah kita punya lengan ni anggota ruang terbuka? Tak. Ini rongga tertutup. Jadi kalau kita kena suntik masa ambil AstraZeneca ke apa ke dianya,
Jadi ketika itu hadirin dan hadirat, adakah ini membatal puasa? Tak membatal puasa. Sebab ini daripada rongga tertutup. Walaupun masuk tak sesuatu dalam badan, masuk. Tetapi dia bukan daripada rongga terbuka. Rongga terbuka ni macam contoh mulut ataupun kita punya saluran kubul atau dubur. Ini adalah rongga terbuka. Sebab itu orang tanya tentang suppository, iaitu ubat yang dimasukkan ke dalam punggung ni daripada saluran dubur. Ubat tu masuk, batal tak puasa? Kita kata batal. Sebab masuknya sesuatu ke dalam badan menerusi rongga terbuka. Tapi batal tak wuduk? Kita kata tak batal wuduk. Kecuali jika pegang kepada bahagian lingkaran dubur tu lah. Sebab itu para ulama kita membezakan. Dia kata perkara yang membatalkan puasa ialah perkara-perkara yang masuk, manakala perkara yang membatalkan wuduk ialah perkara-perkara yang keluar, hadirin dan hadirat. Jadi wuduk ni satu yang keluar baru batal. Keluar kentut lah, keluar air kencing lah, keluar najis lah, ini baru batal. Itu pun mesti keluar daripada kubur atau dubur. Kalau keluar daripada hidung hingus tak batal wuduk. Kalau keluar daripada mata, air mata tak batal wuduk. Tapi yang membatal puasa ialah sesuatu yang masuk. Masuk tu pula mesti menerusi rongga terbuka. Begitu kaedah dia. Sebab itu bila kita korek hidung tak batal puasa sebab dia tak masuk ke dalam bahagian dalam badan kita. Kecuali lah kalau dia korek hidung jari sampai kotak, itu cerita lain. Itu saya tak tahulah berlaku ke tidak berlaku. Kecuali lah kalau dia korek telinga dia, tangan dia sampai ke dalam otak ni. Tapi kalau korek telinga ini bahagian zahir saja, ini tidak membatalkan puasa. Kalau dia korek hidung ini tidak membatalkan puasa sebab ini bahagian zahir, bukan sampai ke bahagian dalam. Itu kaedah dia. Yang kedua, perkara yang membatal puasa ni sudah tentu tuan-tuan maklum, makan dan minum, tetapi syaratnya dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya kalau tak sengaja batal tak? Tak batal. Hadirin dan hadirat, ni kaedah mudah. Dalam mazhab Syafi'i, yang dikira ialah sengaja ke tak sengaja. Bukan yang dikira itu banyak ke sedikit. Ini tak dikira. Maksudnya kalau ada satu orang ni, dia hari pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan ni logik lah kalau orang terlupa, tak ingat, tu logik. Ni masalah hari ke-29 Ramadan pun terlupa lagi dia puasa, masalah juga. Hari pertama ni logik. Ni benda-benda yang biasa, hadirin. Jadi hari pertama si Pulan ni, dia ni baru balik daripada sembahyang subuh apa semua. Tengok di bawah tudung saji tu, dia makanlah roti ke apa ke, ataupun nasi lemak ke apa semua. Sahur tadi mungkin dia ingat ada nasi goreng apa semua. Jadi dia makan satu pinggan nasi goreng. Isteri dia tegur dia, bang, awak tak puasa hari ni? Allah, dia kata, saya lupa, dia kata. Jadi bila dia kata dia terlupa dan dia benar-benar terlupa, puasanya sah. Walaupun dia dah makan satu pinggan nasi goreng tadi. Tapi kalau selepas dia makan satu pinggan nasi goreng, dia kejap minum air sekejap lah. Satu teguk. Yang minum air tu batal puasa. Sebab ketika itu dia sedar. Ketika itu dia ingat. Yang ketika satu pinggan nasi lemak tu, nasi goreng tu, dia tak ingat, dia tak sedar. Walaupun banyak. Kerana isunya bukan pada kuantiti, isunya pada sengaja ke tak sengaja. Sebab itu kalau ada satu orang, dia makan satu biji kurma pun, dalam keadaan dia sengaja, batal tak puasa dia? Kita kata batal, sebab dia sengaja. Isu dia bukan pada satu biji kurma. Tapi kalau dia makan satu bungkus lemak, dalam keadaan tak sengaja, tidak batal puasa dia. Kerana kayu ukur dia ialah sengaja ke tak sengaja, sedar ke tak sedar, bukan banyak ke sedikit. Ini mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis Nabi yang sahih, iaitu kata Nabi SAW, Man akala nasiyan aw syariba wa huwa sa'imun falyutimmu sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesiapa yang makan ataupun dia minum dalam keadaan terlupa ketika dia sedang berpuasa, maka Nabi kata falyutimma, saya betulkan balik, sebenarnya bukan falyutimmu, falyutimma saumahu. Hendaklah dia menyempurnakan puasa dia. Teruskan puasa. Bila Nabi suruh teruskan walaupun dah makan dah minum, maknanya perbuatan tu batal ke tak batal? Tak batal lah. Sebab tadi Nabi kata fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hanya Allah yang bagi dia makan, Allah yang bagi dia minum tadi. Tapi awak proceed puasa, teruskan puasa. Kenapa? Kerana kayu ukurnya sengaja ke tak sengaja, bukan banyak atau sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah al-jima' fi nahari Ramadan, itu bersetubuh di siang hari Ramadan. Tak kiralah persetubuhan halal ke persetubuhan haram ke, na'udzubillah min zalik, daripada yang haram, keduanya membatalkan puasa. Hadirin dan hadirat, keduanya membatalkan puasa. Bahkan
Kalau untuk hubungan suami isteri ini, kalau dengan sengaja membatalkan puasa dengan berjima, maka wajib kepada dia untuk qada, wajib kepada dia untuk kafarah. Kafarah ini hanya wajib kepada lelaki sahaja, iaitu sama ada dia membebaskan hamba, sekarang sudah tidak ada hamba, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat hadirin dan hadirat. Atau dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi kebiasaannya orang kita tak mampu puasa 2 bulan berturut. Atas alasan dia kata, ustaz, saya ni puasa sehari pun tak larat, 60 hari pula. Dia kata begitu. Jadi 60 hari pula bukannya boleh cover sikit-sikit, tak, berturut-turut. Jadi kita kata tak apalah tuan, bagi makan kepada 60 orang miskin. Maknanya kalau satu orang miskin tu diperuntukkan RM10, 60 orang miskin kita kena ada peruntukan RM600. Hadirin dan hadirat. Tak tahulah kalau kita ni mampu puasa 2 bulan berturut-turut ke, ataupun bagi makan kepada 60 orang miskin. Bagi saya, ambillah yang mana kita mampu, hadirin dan hadirat. Tapi kafarah ini hanya kena bagi orang lelaki saja, bagi suami saja. Adapun isteri tidak kena, hadirin dan hadirat. Kemudian yang ketiganya, yang berikutnya, yang keempat, perkara yang membatalkan puasa ini ialah keluarnya air mani dengan sengaja. Ini, ataupun yang lebih tepat bahasa saya ialah onani. Itu lebih tepat. Onani membatalkan puasa. Keluar air mani kalau tak sengaja, macam contoh dia tidur siang, dia kan jenis lepas main subuh kan tidur je kerjanya. Jadi bila tidur, lagi orang Ramadan kan ramai orang suka tidur. Jadi bila tidur tengok check keluar air mani. Maka adakah puasa batal? Kita kata tak batal. Yang membatalkan puasa hanyalah onani saja. Itu keluar air mani dengan tangan sendiri. Ini membatalkan puasa kerana dia juga dianggap sebagai mendatangi syahwat dia sendiri. Mendatangi syahwat dengan sengaja. Jadi inilah dianya beberapa perkara yang membatalkan puasa. Dan yang kelima, yang terakhir, ialah mengeluarkan muntah dengan sengaja. Maknanya Nabi SAW kata, man zara'ahul qai' falaysa alaihi al-qada' wa man istaqa' fa alaihi al-qada'. Sesiapa yang muntah dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak ada qada'. Maknanya puasa dia sah. Tapi siapa yang sengaja mengeluarkan muntahnya sendiri, maka hendaklah dia qada'. Maknanya puasa dia batal lah. Jadi ini kepahaman daripada hadis Nabi SAW. Cukup sekadar itu perbahasan kita pada tengah hari ini. Hadirin dan hadirat, saya minta maaf jika ada salah silap terkasar bahasa. Saya ucap kepada semua hadirin dan hadirat warga kerja kita di sini, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa, semoga Allah terima amal soleh kita sepanjang bulan Ramadan. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.